Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok 6.9 penyediaan garam. Sebelum kita pergi kepada penyediaan garam, kita kena tahu ada dua jenis garam, iaitu garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Okey, garam terlarutkan just means garam tu larut dalam air. Garam tak terlarutkan maksudnya garam tu tidak larut dalam air. Cuma istilah dia garam terlarutkan ialah garam larut dalam air. Garam tak terlarutkan adalah garam yang tak larut dalam air. Okey. So, bila kita sebut pasal keterlarutan dalam air, so saya lukis setitis air lah. Okey. So, selepas daripada ini, apa-apa formula bagi garam itu yang duduk di dalam air ni, dalam rajah air ni, maksudnya dia larut dalam air lah. Maksudnya garam tu larut dalam air. Kalau dia di luar daripada titisan air ni, maksudnya dia tak larut dalam air. Okey. So, kita tengok garam yang pertama, iaitu garam nitrat. Okey. Semua garam nitrat adalah larut air. Semua garam nitrat adalah larut air. Bermaksud, kalau dia tu garam, nama belakang dia nitrat, tak kisahlah dia natrium nitrat, magnesium nitrat, zinc nitrat, ataupun kalium nitrat, ataupun apa lagi, kuprum 2 nitrat, plumbum 2 nitrat, aluminium nitrat. Semua garam yang namanya nitrat di belakang adalah larut air. Tak ada satu pun garam nitrat yang tak larut air. Semua garam nitrat larut air. Okey, so kita dah selesai garam nitrat. Kita pergi pada garam yang kedua, iaitu garam klorida. Okey, garam klorida ni, semua garam klorida larut dalam air. Contohnya kuprum 2 klorida, natrium klorida, amonium klorida, magnesium klorida, aluminium klorida. Semualah garam klorida larut dalam air kecuali, dia ada kecuali. Kecuali plumbum 2 klorida, argentum klorida dan merkuri 1 klorida. Okey. So, hanya 3 garam klorida ini yang tidak larut air. Yang lain, nama belakang dia klorida. Kalau dia garam, dia adalah larut air. Okey. Kita pergi kepada garam yang ketiga, iaitu garam sulfat. Okey, kita tengok garam sulfat. Semua garam sulfat larut dalam air. Okey, contohnya amonium sulfat, zinc sulfat, kuprum 2 sulfat, natrium sulfat, kalium sulfat, magnesium sulfat. Apa lagi? Okey, so semua garam sulfat larut dalam air kecuali 3, iaitu plumbum 2 sulfat, kalsium sulfat dan juga barium sulfat. So, kalau kita jumpa 3 garam sulfat ini, mereka 3 ni tak larut dalam air. So, maksudnya kalau kita ambil garam tu dalam bentuk pepejal, kita tambah air, kita kacau lah sampai bila-bila pun, dia tak larut air. Okay. So, garam sulfat, semua larut air kecuali plumbum 2 sulfat, kalsium sulfat dan juga barium sulfat. Okay. Garam yang terakhir ni, dia special sikit. Kenapa saya sebut special? Sebab garam yang terakhir ini semuanya tidak larut air, iaitu garam karbonat. Semua tidak larut air. Okey, contohnya zinc karbonat tak larut air, plumbum 2 karbonat tak larut air, kuprum 2 karbonat tak larut air, magnesium karbonat tak larut air, aluminium karbonat tak larut air. Apa lagi? Semua garam karbonat tidak larut air kecuali 3 ni. 3 ni je larut air, iaitu amonium karbonat, natrium karbonat dan juga kalium karbonat. Hanya 3 garam karbonat ini larut dalam air. The rest, kalau nama dia karbonat, kalau dia adalah garam karbonat, dia tidak larut air. Okey, so macam mana nak hafal? Macam mana nak ingat?
garam ni larut dalam air ke, tak larut dalam air ke, and apa pentingnya nak ingat dia larut air ke, tak larut air ke. Okey. Kepentingannya untuk tahu sama ada garam itu larut air ataupun tidak larut air adalah untuk penyediaan garam tu. Okey, seperti topik ini, untuk penyediaan garam ni. Bila dia garam yang larut air, cara penyediaan dia lain. Bila garam tu tak larut air, cara penyediaan dia lain. Sebab itu kita mesti tahu dulu garam tu larut air ke tak larut air. Okey? Okey, macam mana nak ingat garam tu larut air ke tidak larut air? Okey, kita tengok kepada buku teks. Buku teks dah bagi mnemonics untuk ingat yang mana satu larut air, yang mana satu tak larut air. Ada kat bawah ni pada muka surat 179. Okey, pada muka surat 179 buku teks ada diberi mnemonics untuk ingat garam mana yang larut air, garam mana yang tak larut air. Okey, so boleh tengok kat sini. Kalau anak murid saya, mereka just draw rajah tu tadi. Okey, lepas tu dia orang dah ingat dah. Tengoklah, ikutlah cara mana yang paling sesuai untuk you. Okey. Kalau ada yang wonder kenapa mercury tu, mercury 1 klorida, formula dia adalah Hg2Cl2, penerangannya ada pada lensa kimia ni. Ada. So, silalah baca buku teks. Okey, so dalam video yang seterusnya kita akan tengok macam mana nak sediakan garam, amonium, natrium dan juga kalium, insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih.